Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Fazila. Daripada homework yang hari Isnin hari tu, ramai yang masih tak faham kan? Homework 1, homework 2 dan homework 3 ramai yang tak faham. So, saya akan jelaskan dalam video ni. Sekarang kita buat ulang kaji integers untuk tambah dengan tolak. Tambah dengan tolak. Tambah dengan tolak. Untuk tambah dengan tolak, awak kena ingat kalau operasi tambah berjumpa dengan nombor positif, dia akan jadi positif. Kalau operasi tolak berjumpa dengan nombor negatif, dia akan jadi positif. Kalau dia sama, maksudnya dia akan jadi positif. Kalau operasi tambah berjumpa dengan nombor negatif, dia akan jadi negatif. Kalau operasi tolak berjumpa dengan nombor positif, dia akan jadi negatif. So ini yang saya guna pen merah hari tu. Tapi hari ni saya guna highlighter warna pink. So, awak kena fahamkan yang ini untuk apply dalam operasi tambah dengan tolak. Kita akan pergi one by one supaya awak faham. Soalan A. 6 tambah dengan operasi 6 tambah positif 2. So, ini yang saya kata tu. First kita highlightkan ataupun kita bulatkan. 6 tambah dengan nombor positif. So, tadi saya cakap apa? Kalau tambah berjumpa dengan nombor positif, akan dapat positif kan? Sebab dia sama, dia akan dapat positif. So, untuk jalan kerja, kita tulis lagi sekali. 6, yang daripada 2 tadi tu, kita tulis sekali je. Dapat tambah kan? Kita tulis yang ini. So, 6 tambah 2 lah. So, awak ada RM6. 6 ni sebenarnya dia ada positif lah. Nak tulis positif boleh, tak nak tulis positif pun boleh. Awak ada RM6 campur dengan duit awak RM2. So, duit awak sebenarnya akan dapat RM8. Ataupun positif 8. Itu sahaja. Kita tengok yang kedua. Sekarang tambah berjumpa dengan negatif. Tak sama kan? Tambah berjumpa dengan negatif akan dapat negatif. So, kita salin balik. Negatif 4 ni kita tak kacau apa-apa sebab dia memang negatif 4. So, sama dengan negatif 4. Tulis yang ni tadi. Tolak dengan 3. So, negatif tadi tu jumpa dengan operasi tambah, dia dah jadi tolak lah. So, sini negatif tu maksudnya hutang. Awak pinjam kawan. So yang ini awak pinjam kawan RM4, pinjam kawan lagi RM3. So, pinjam je. So, total awak pinjam ialah negatif 7. So, maksudnya hutang awak sudah jadi RM7. Hutang RM4, hutang RM3. So, hutang RM7. Itu sahaja. Yang ketiga. Kita bulatkan. Tolak berjumpa dengan operasi nombor positif kan? Betul tak? Tolak berjumpa dengan positif. So, tak sama, dia akan jadi tolak. So, salin balik. 3 tolak dengan 2. So, ini maksudnya 3 ni positif kan? So, maksudnya awak ada duit RM3. So, ada hutang. Negatif ni maksudnya hutang. Ada hutang RM2. So, duit lagi banyak kan? So, duit lagi banyak, kita bayar hutang tu RM2 je. So, duit kita tinggal RM1. So, ni duit kan? Duit kan, bukan hutang. So, duit. So, maksudnya positif lah. So, positif 1. Ataupun nak tulis 1 sahaja pun boleh. Senang kan? Tolak berjumpa dengan nombor positif akan dapat tolak. So, kita pergi next question. D. Sama juga. Kita bulatkan. So, negatif 2 tolak dengan negatif 4. So, tolak berjumpa dengan nombor
negatif akan dapat positif kan, sebab tolak sama akan dapat tambah. So sama dengan negatif 2 tambah dengan 4. Okey, negatif tadi tu dah jadi tambah kan, tolak jadi tambah. Okey, so dekat sini maksudnya awak ada hutang RM2, awak ada duit RM4. So siapa yang lagi banyak, hutang ke duit? So awak ada duit RM4, mestilah kita nak bayar hutang kan. So kita nak bayar hutang, 4 tolak dengan 2 dapat 2. Yang 2 ni ialah kita punya duit, hutang kita sudah habis. So maksudnya positif 2 lah. So sama dengan positif 2 ataupun 2 sahaja. Okey. Untuk E. Okey, E negatif 8 tambah dengan negatif 2. So kita ambil tambah dengan negatif 2. So tambah berjumpa dengan nombor negatif akan dapat negatif. So salin balik, negatif 8 tolak dengan 2. So maksudnya dekat sini hutang 8, hutang lagi RM2. So maksudnya kita banyak hutang lah. So hutang kita sudah menjadi RM10. So maksudnya negatif 10 hutang lah. Okay, hutang RM8, hutang RM2. So total hutang RM10. Okay, boleh? Okay, F sama je, 6 tolak positif 3. So tolak berjumpa dengan nombor positif tak sama, so tolak lah. So 6 tolak 3. So akan dapat 3. Okay, sebab ada RM6, negatif 3, hutang RM3. So duit lagi banyak kan, so tinggal RM3. Okay, G tambah dengan tambah, so akan jadi tambah. So ada RM9 campur lagi RM4. So semua duit kita akan jadi RM13. Okay, boleh tak? Okay, saya nak siapa yang belum buat homework, tolong buat. Okay, saya dah bagi jawapan ni. Try buat, bulatkan pakai pen merah. WhatsApp saya. Okay, saya akan ambil tindakan siapa yang tak hantar. Okay. So, kita last negatif 5 tolak dengan negatif 3. So, tolak dengan tolak akan jadi tambah. So, negatif 5 tambah 3. Okey, so negatif 5 ni maksudnya hutang. Hutang RM5. So, ada duit RM3. So, hutang lagi banyak kan. So, kita bayar RM3, mestilah ada hutang lagi RM2. Belum habis bayar kan, sebab duit kita RM3 je. Tapi kita hutang banyak RM5. So, hutang kita akan jadi RM2 lagi yang kena bayar. Okey. Okey, itu untuk tambah tolak. Sekarang untuk darab. Okey, kita tengok. Okey, kalau nombor negatif darab dengan nombor negatif. Okey, nombor negatif darab dengan nombor negatif akan dapat positif. Okey, jawapan mesti dalam positif. Okey, kalau sama jugalah darab dengan bahagi. Okey, nombor negatif bahagi dengan nombor negatif akan dapat positif. Okey. So, darab tadi tambah tolak. Sekarang darab. Okey, darab sifir melibatkan sifir. So, negatif darab dengan negatif. So, mesti dapat positif. So, dalam kurungan 6 darab 3. Okey, saya highlight dekat sini. So, negatif darab dengan negatif mesti dapat positif. So 6 darab dengan 3 18. Okey. Okey, sekarang negatif darab dengan positif. Kalau dia tak ada tulis apa-apa, maksudnya dia positif lah. So negatif darab dengan positif akan dapat negatif. Okey, dia macam ni. Kalau nombor negatif darab dengan nombor positif
akan dapat negatif. Sama juga dengan bahagi. Nombor negatif bahagi dengan nombor positif akan dapat negatif. Okay, jawapan dia mesti negatif. Okay, so negatif darab dengan positif, jawapan mesti negatif. So dalam kurungan kita ambil nombor je, 7 darab dengan 2, so akan dapat negatif 14. Okay, so darab kita ambil random lagi. Okay, kita ambil soalan E. Negatif bahagi dengan positif. Ni kalau tak ada tulis apa-apa, maksudnya dia ialah nombor positif. So nombor negatif bahagi dengan positif. So kalau negatif bahagi dengan positif akan dapat negatif. Okay, so jawapan mesti negatif. So dalam kurungan ni kita ambil nombor je, 12 bahagi 3. So 12 bahagi 3 ialah 4. So negatif tadi memang dah ada, so jawapannya negatif 4. Okay. Okay. So nanti saya akan snap lah soalan, awak buat ya. Okay, tolong fahamkan dan hantar kepada saya siapa yang belum hantar. Okay, sekian, terima kasih.